Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam MN Channel. Seperti biasa, anda bersama saya, Muhammad Azzuddin bin Syahudin. Okey, untuk konten yang lepas, saya ada sentuh berkenaan dengan 5 motosikal yang berkuasa 250cc yang boleh didapati dengan anggaran harga di bawah harga RM17,000 hingga RM20,000. So, untuk konten kali ini, saya akan berikan 5 motosikal skuter yang boleh dibeli ataupun didapati di Malaysia bagi motosikal yang berkuasa 250cc. Konten ini pun saya hasilkan sebab ada mendapat permintaan daripada salah seorang subscriber saya. Senarai yang saya berikan ini berdasarkan turutan 1 hingga 5 berdasarkan harga pasaran skuter ini. Dan seperti yang saya nyatakan sebelum ini, senarai yang saya sediakan ini adalah berdasarkan kepada pandangan peribadi saya dan maybe pada pandangan anda terdapat senarai yang berbeza. Okey, so tanpa membuang masa, kita tengok kepada konten setelah saya sediakan untuk konten kali ini. Okey, jom. Nombor 1 adalah Modernas Elegant 250. Untuk skuter ini, anggaran harga adalah RM12,830. Dan seperti yang saya maklumkan pada intro tadi, anggaran harga yang saya berikan ini adalah tidak termasuk harga insurans dan cas-cas yang berkaitan. Dan untuk harga ni pun saya ambil harga lebih kurang penghujung 2020. Untuk skuter ini, ia mempunyai ABS dan skuter ini adalah berkuasa 249.1. Maksimum power untuk skuter ini adalah 22.13 horsepower, manakala tangki minyak untuk skuter ini adalah 12.5 liter. Untuk skuter ini, ia merupakan skuter 4 lejang dengan 1 silinder, menggunakan 2 volt dengan menggunakan konsep single overhead cam. Dan skuter ini menggunakan belting, manakala suspension depan motosikal ini adalah menggunakan telescopic fork. Agak menarik motosikal ini, saya pernah nampak dan dia satu skuter dengan cc 250cc yang harga pun lebih kurang bawah RM15,000 mampu milik untuk dimiliki bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Dan jika anda ingat, untuk skuter ini saya ada selitkan pada senarai motosikal yang berkuasa 250cc dengan anggaran harga di bawah RM20,000. Dan kalau anda perhatikan juga, konsep motosikal ini adalah menyerupai desain Kymco kerana ia memang ambil Kymco-nya desain, dia ambil sebiji tapi dia tukar kepada Modernas dengan menggunakan enjin 250cc. So, untuk mereka yang ingin mencuba untuk menunggang skuter, memiliki skuter, pada saya untuk motosikal Modernas Elegant 250 ini amat disyorkan untuk dimiliki. Skuter yang kedua adalah Sim Cruisim 250i. Untuk skuter ini anggaran harga adalah RM18,890. Agak tinggi sedikit walaupun begitu harga masih di bawah RM20,000. Kenapa saya tak letak motosikal ini pada konten yang lepas? Sebab harganya RM18,000. Dan kalau anda perhatikan pada konten yang lepas, kebanyakan harga motosikal yang nyatakan adalah beranggaran harga di bawah RM17,000. Untuk skuter ini, ia mempunyai ABS dan berkuasa 249.4cc. Maksimum power skuter ini adalah 21.1 horsepower. Dan maksimum torque untuk skuter ini adalah 23.5 Nm torque. Tangki skuter ini adalah bersaiz 12 liter dan turut menggunakan single silinder 4 lejang liquid coolant dengan single overhead cam. Skuter ini juga turut menggunakan belting dan front suspension menggunakan telescopic fork. Secara peribadinya, desain untuk motosikal ini agak menarik dengan harga pun di bawah RM20,000. Boleh juga dipertimbangkan sekiranya ada kalangan peminat skuter nak cuba motosikal ini. Jangan risau, untuk jenama SIM ni dia adik-beradik bagi kepada Benelli, iaitu di bawah pengurusan Enforce Motor Holdings yang berhad. Kalau anda rasa risau untuk dapatkan spare part pun tak perlu jadikan isu, sebab kebanyakan spare part untuk SIM pun boleh didapat dengan mudah di Malaysia, selain daripada anda boleh dapat melalui Shopee daripada Taiwan punya manufacturer. Bila anda beli direct pada Taiwan, harga memang betul lebih murah. Saya pernah tengok di Shopee. Yang ketiga, Yamaha X-Max 250 dengan anggaran harga RM21,225. Ini merupakan salah satu skuter yang banyak juga terdapat di atas jalan raya Malaysia disebabkan jenama Yamaha, dan desainnya memang agak sedikit besar, dan sekiranya orang yang bersaiz kecil nak mendapatkan skuter ini agak kena fikir banyak kali lah, sebab akan sedikit terjengkit, dan apabila berhenti di traffic light maybe kena cari divider untuk anda dapat balancekan motosikal ini. Okey, dan motosikal ini mempunyai ABS dan
Maximum power untuk motosikal ini adalah 22.5 horsepower dan torque skuter ini adalah 24.3 Nm torque. Tangki minyak untuk skuter ini adalah 13 liter. Turut menggunakan belting dan jenis enjin yang digunakan untuk skuter ini sama juga seperti yang 3 tadi, Elegant, Cruisim, di mana menggunakan single cylinder dengan 4 lejang, 4 stroke, liquid coolant, single overhead cam. Pada mereka yang minat pada jenama yang mahal, rasa saya boleh dipertimbangkan juga jenama ni, tapi harganya agak sedikit tinggi. Kalau buat loan pun rasa lebih kurang dalam 300 ke 400 bulanan, bergantung juga kepada loan yang anda gunakan, sama ada anda menggunakan Aeon ke, Paksen Kredit ke, okey. Tapi anggaran harga pun rasa saya dalam 400 ke atas lah bulanan dia. Jadi kalau anda berkemampuan untuk membayar lebih kurang dalam 400 sebulan, bolehlah dipertimbangkan untuk memakai skuter ini. Easy ride, mudah dikendalikan. Dan untuk saiz yang seperti saya yang agak besar memang sesuai lah motosikal ini dengan ketinggian saya. Tapi rasanya kalau ketinggian dia rendah sikit agak sukar lah. Seterusnya kita pergi kepada skuter yang keempat, iaitu Honda Forza dengan anggaran harga RM30,999. Skuter ini turut mempunyai ABS, berkuasa 250cc, maksimum power adalah 22 horsepower dan maksimum torque untuk skuter ini adalah 22.6 Nm torque. Tangki minyak untuk skuter ni agak kecil sedikit, iaitu 11.7 liter, kurang 0.3 liter berbanding pada skuter-skuter yang lain, di mana kebanyakan skuter yang 3 tadi, iaitu Elegant, Cruisim, X-Max, kebanyakannya berkapasiti 12 liter, kecil sedikit. Untuk skuter ni masih menggunakan jenis enjin yang sama seperti 3 skuter yang awal tadi, iaitu single cylinder, 4 lejang, liquid coolant dan menggunakan single overhead cam. Skuter ini turut menggunakan belting. Agak tinggi harga skuter ni, jadi maybe kepada mereka yang pernah test ride skuter ini boleh tinggalkan respon pada komen, dan sekiranya masuk loan agak tinggi lah dia punya installment. Jadi pada mereka yang nak pakai skuter kena fikir banyak kali lah. Kalau RM30,000 pun rasa saya lebih hampir 500 kot setiap bulan. Jika menghampiri 500 pada saya, baik anda pakai Proton Saga kot untuk dipertimbangkan sebagai pembelian kenderaan anda. Tapi mana tahu pada mereka yang berkemampuan nak pakai, jadi bolehlah untuk riki-riki Honda Forza. Dan skuter yang terakhir adalah skuter Kymco Downtown 200i dengan anggaran harga RM31,451. Kenapa saya listkan Kymco Downtown 200 ni? Sebab tak banyak sebenarnya skuter yang bersisi 250cc yang berada di pasaran Malaysia. Jadi saya masukkan je lah untuk Kymco ni sebagai mewakili jenama Kymco yang berada di Malaysia. Untuk skuter ini, ia tidak mempunyai ABS. Dia hanya menggunakan brake disc sahaja. Ini sedikit kekurangan dengan harga yang lebih mahal daripada Forza tapi tidak mempunyai ABS. Skuter ini berkuasa 200cc dengan maksimum power untuk skuter ini adalah 20.1 horsepower dan maksimum torque untuk skuter ini adalah 18.9 Nm torque. Kalau anda perhatikan, maksimum power dengan torque pun agak berkurangan berbanding dengan Elegant, Cruisim, X-Max dan Forza tadi. Agak mahal lah pada saya secara peribadi lah. Dan motosikal ini turut menggunakan jenis enjin yang sama, iaitu single cylinder, 4 lejang, liquid coolant dan single overhead cam. Dan untuk suspension depan motosikal ini, saya tak dapat maklumat dia sama ada dia pakai telescopic forks ataupun tidak. Okey, macam mana? Okey tak okey senarai yang saya sediakan untuk skuter yang berkuasa 250cc yang terdapat di pasaran Malaysia? Ada yang boleh kita beli dengan harga mampu milik, dan kalau anda perhatikan, ada kalangan motor tersebut saya sertakan pada konten yang lepas. Saya harap dengan penerangan ini dapat sedikit makluman kepada anda dalam melakukan pembelian motosikal skuter ini. So, kepada mereka yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng. Kenapa anda kena tekan butang loceng? Sebab bila anda tekan butang loceng, sebarang maklumat terbaru berkenaan dengan video-video ataupun konten-konten yang akan diupload di dalam MN channel ini, anda akan dapat notifikasi. Semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang yang akan saya letak di dalam MN channel ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.